Okay, cikgu nak tengok. Hari tu cikgu bagi tutorial kan? Buat tak? Mana Okay, homework mana? Matematik. $35 je yang turn in. Yang selebihnya tak turn in jawapan Okey, kita tengok jawapan ni. Tutorial yang ni garis lari ni Baik. Dah. Yang ini kan? Okey, 40 orang turn in. So nak tengok jawapan mana? Kita tengok jawapan Ikhwan Hakim. Oh. Kenapa Ikhwan letak dalam ni? Ikhwan ada dalam ni, Ikhwan. Oh, Ikhwan. Kamu tak ada buku Ikhwan? Ikhwan. Saya punya tu koyak. Muka surat ni koyak ke semua koyak? Kertas tu koyak. So, saya buka kertas. Kertas ni koyak. Okey. Boleh pula lah terkoyak ganas betul ni. Sekejap Tengok yang ni lah. Yang lain. Mana budak lelaki? Wafi. Ke? Okey, tengok jawapan Wafi. Okey, ni Wafi punya jawapan. Nampak tak? Sekejap. Mana? Okey, tengok jawapan dia ni. Nampak jawapan Wafi? Nampak. Okey, cuba tengok jawapannya betul tak? So dia kata apa? Dalam raja di bawah ADFE dengan BCFE ialah dua segi empat sama. Okey, Z ialah satu titik yang bergerak dalam segi empat sama. Maksudnya Z ni dia akan bergerak dalam segi empat je. Dia tak bergerak luar segi empat. Dia bergerak dalam segi empat. Itu sahaja. So bila lukis make sure jangan terkeluar dia punya locus dia. Okey, lepas tu dia kata apa? Dia kata Z ialah satu titik yang bergerak di dalam segi empat. Sama itu dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari garis DFC. So hari tu cikgu bagi hint apa? Nak tahu nak kena buat locus apa, kamu cari perkataan apa? Perkataan dari kan? So betul lah Wafi buat, tengok dia underline kan ni. Diikut lah kan apa yang cikgu cakap.
So dari garis DFC. So kalau daripada ni dari garis DFC ni DFC-nya. So dari garis lurus kena buat garisan apa ni? Kena buat locus apa ni? Locus. Locus apa? Respon. Kita kena buat locus apa? Locus ada 4 jenis kan kamu belajar. Kita ada locus bulatan. Ingat tak benda ni? Kita ada locus bulatan. Kita ada locus pembahagi sama serenjang. So kalau Y bergerak dari garis lurus, ni kena buat locus apa? Respon. Garisan selari. Kena buat locus garisan selari. So kita kena buat garisan selari, okey? Okey. Tapi garisan selari ni kita kena buat selari dengan yang ni lah, dengan ya Allah kenapa ni? Selari dengan DFC. Jadi kuasa cikgu kena copy paste dia punya ni ya. Copy lepas tu pergi Word sebab kalau tak dia susah. Okey. So kena buat garisan selari. Tapi garisan selari ni lah garisan selari dengan DFC. Okey. So nak buat garisan selari kita boleh buat garisan selari dia atas dengan bawah. Tapi disebabkan dia kata titik ni bergerak dalam segi 4 sahaja. So kita buat yang dalam segi 4 je jangan buat yang bawah ni. Okey, lepas tu dia bagi syarat nak berapa cm? 2 cm. So make sure garisan ni panjang dia 2 cm. Jadi tengok Wafi buat. Okey. Yang ni senang sebabnya dia dah bagi kita garisan. Dia dah bagi kita garisan kat sini. Betul tak? So kan kamu ukur je 2 cm. So bila kamu ukur 2 cm dia akan dapat kat mana? Dekat sini. Kan? Betul tak? Yang lain faham ke yang lain? Faham. Faham Okey, sekejap cikgu. Mana benda ni? Tak cikgu tunjuk. Kalau nak tunjuk kita, pakai webcam. Mana lah webcam ni? Lepas tu start video tekan apa lah? Start video ke? Lepas tekan webcam. Okay dah. Korang nampak ke? Cikgu kena off benda ni. Nampak tak? Webcam. Tak nampak Tak. Tak. Okay, kalau macam ni, lepas tu cikgu tak on. Lupa lah macam mana. Tak nampak juga Tak cikgu. Sekejap
Okey, ni nampak tak? Nampak. Okey. Okey, so kan kamu ukurlah 2 cm. Ya. Buatlah pakai pembaris kan 2 cm, ukur 2 cm. Okey, lepas tu kan kamu buat calik kat sini 2 cm. Okey. Macam ni. Lepas tu ni pun calik 2 cm. Lepas tu yang ni pun calik 2 cm. So dah calik 2 cm. Lepas tu kamu pun gariskan. Okey. Gariskan. Dapatlah garisan selari. Yang 2 cm. Faham tak ni? Boleh? Boleh. Okey, next. Kita pergi yang ni lah. Dalam raja di bawah, TUVW adalah sebuah segi empat sama yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi satu unit. Okey, Z ialah satu titik yang bergerak dalam segi empat sama itu. Oh, kejap. Dia kan kalau yang luar daripada kotak tu kamu padam mana cikgu punya ni? Lah. Dah tak ada, tak nampak dah cikgu punya ni. Dah nampak dah. Apa ni cikgu? Sekejap. Okey. So yang luar daripada kotak tu kamu padam luar daripada kotak tu kamu padam. Okey dah. Okey, yang soalan nombor 3. Dia kata apa? Z adalah satu titik yang bergerak di dalam segi empat sama itu dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 unit dari garis TW. Dari garis. So bila dari garis kamu underlinekan dari. So kena buat garisan selari lah. Lokus garisan selari. Okay, TW. Mana TW? Ni TW. So nak buat garisan selari. Dia nak berapa unit? 5 unit kan? 5 unit. So kalau 5 unit kira lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kat sini 5 unit. Ini senang tak payah pakai jangka lukis. Kalau sebab dia dah bagi dalam ni. Segi 4 grid ni. So kamu buat je lah. Dah 5 unit dah. Kan kat sini 5 unit. So dapatlah garisan selari. Okay, boleh? Boleh. Boleh Okay, so dapatlah 5 unit. Dah nampak? Tu 5 unit. Okay. So bila lukis lokus, make sure guna pensel Kalau salah boleh padam. Waktu exam kalau salah boleh padam. Okay. Tapi form 3 exam kamu tak keluar lokus tau. Dia keluar semua tajuk kecuali lokus dengan pelan. Tajuk form 3 je. Okay. Tahu kan korang ada exam? Tahu. Okay. Okay, next kita pergi lokus lain pula. Lokus yang ni. Sekejap. Kita nak tunjuk lokus. Lokus yang ni dulu lah. Okay ni, muka surat ni. Yang muka surat ni abaikan dulu Yang ni abaikan. Cikgu skip. Cikgu tak ajar page ni, cikgu ajar page lain ni. Okay, kat sini dia kata apa? 1 titik S. Nombor 1 ni abaikan. Kita buat nombor. Okay, cikgu tengok ni. Yang contoh ni Okay, 1 titik S yang bergerak dengan keadaan jarak dia sentiasa sama dari garis lurus PQ dan PR. Okay, dari garis lurus PQ dan PR. Underline perkataan dari. Okay. So, dari garis lurus PQ dengan PR, ada berapa garis ni? Ada berapa garis? 2. Ada 2 garis So, kalau dari 2 garis lurus, kan? Kalau dari 2 garis lurus, lepas tu kamu tengok 2 garis lurus tu bersilang ke tidak? Tengok PQ, ni PQ, yang ni PR. Kalau cikgu tambahkan dia punya ekor dia, kat sini ni ekor dia, ni ekor dia. Bersilang tak? Bersilang tak PQ? Bersilang kan? So, kalau dari 2 garis lurus yang bersilang, okay,
Kita kena buat locus apa? Tengok balik nota. Bahagi sama sudut. Ya, locus pembahagi sama sudut. Jadi sudut dia yang mana sudut dia? Ni sudut dia. Kan? Ni garis PQ, PR dia bersilang kat sini kan. So kalau dia bersilang pada P, jadi sudut ni adalah pada sudut P. Ni sudut P. Okay. So kamu buatlah sudut pakai jangka lukis. Nak besar mana? Tak kisah besar mana Nak besar ke, nak kecil ke, tak kisah. So macam ni contohnya. Ni letak yang tajam tu pada P. Kan? Lepas tu kamu buatlah dia punya sudut. Tak kisah kecil ke besar. Contohnya ni kan. Besar ni lah contoh. Buat sudut dia. Okay. Bila dah buat sudut, kita kena bahagikan sudut tu sama banyak. Okay. Tu yang jadi pembahagi sama sudut. So macam nak jadi pembahagi, nak buat pembahagi sama sudut. Ni. Yang tajam ni kan. Kamu letak kat sini. Lepas tu yang kaki dia tu. Tak kisahlah kaki dia nak besar mana kan. Kecil ke besar ke. Tapi kaki tu lagi. Kalau kaki tu buat besar lagi bagus supaya dia boleh bersilang. Kalau kamu buat kecil sangat dia susah nak bersilang. Macam ni dalam buku ni dia buat besar di kaki dia. So dia buat calik macam ni. Lepas tu kan kaki yang sama letak yang tajam kat sini. Lepas tu calik. Okay. Calik. Calik macam ni. Okay. So jadilah. So yang bersilang, dia bertindih kat sini kan, titik persilangan dia. Lepas tu kamu pun gariskan, okay? Gariskan, jadilah pembahagi sama sudut. Okay, ni yang contoh. Okay, kita buat yang tak ada ni, yang bukan contoh ni. Okay, soalan nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga JKL. S ialah satu titik yang bergerak dalam segitiga itu dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis lurus KL dengan JL. So kamu underlinekan perkataan apa? Perkataan apa nak underline? Dari. Okay. Underlinekan dari garis lurus KL dengan JL. So kamu tengok dari 2 garis kan, ada 2 garis. Bersilang ke tidak 2 garis ni? Kamu tengok ni, tengok KL, ni KL, lepas tu ni JL. Kalau cikgu tambahkan ekor dia, ni ekor kat ujung ni, bersilang tak? Bersilang. Okay, bersilang So 2 garis ni bersilang. Bila bersilang, kita kena buat locus apa? Locus pembahagi sama sudut. Okay. So kita nak buat sudut kat mana? Sudut yang bersilang tu. Pada L. L kan yang bersilang. L yang bersilang ni L kan. So kat sini dah bersilang dia. So kena buat sudut kat sini Bila buat sudut sini, nanti kita buat bahagikan dia 2 sama banyak. Jadilah pembahagi sudut. Tapi cara nak buat, kena buat cara proper lah. Pakai jangka lukis. So kita buat sudut dulu. Buat sudut pada L. Okay, nak besar mana? Tak kisahlah Tak kisahlah besar mana korang nak Tak kisahlah, jadi ada sudut. Okay, ni letak yang tajam tu pada L. Lepas tu buat sudut dia. Buat sudut dia. Dah buat dah sudut. Macam ni dah. Dah. Okay, lepas tu letak yang ni, tajam ni pada kat sini pula letak tajam ni kat sini. Ni letak kat sini, tajam ni kat sini. Lepas tu kaki tu kan besar lagi bagus macam ni ke kan? Nampak? Macam ni cikgu nak buat macam ni okay, so macam ni, calik macam ni. Okay. Dah. Dekat belah situ. Lepas tu kaki yang sama, okay, kaki yang sama, letak yang tajam tu kat sini pula. Lepas tu calik, okay, calik. Dah buat dah. So nanti dia bersilang kat mana? Dia bersilang kat sini kan? Tandakan titik persilangan tu. Dah siap? Nampak ke? Dah siap dah? Dah. Okay, bila dah siap, lepas tu kamu ambil pembaris. Kamu gariskan, okay? Daripada titik tu, gariskan sampai ke bucu tu. Macam tu. Jadilah pembahagi sama serenjang, okay?
So pembahagi sama sebenjar ni lah locus S. Okay. Labelkanlah. Okay. This is locus S. Okay. Sebab tu dia kata S ialah apa? Satu titik yang bergerak dalam segitiga itu dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis lurus KL dengan LJ. Maksudnya kan kalau Z tu ada dekat sini kan. Contoh Z tu ada dekat sini. Sama kan? Kegarisan kiri pun sama. Kegarisan kanan pun sama. Kegarisan kiri pun sama. Dia punya jarak dia sama. So jarak dia sama lah. Kat sini, contohnya Z tu kat sini kan. Pun sama juga. Ke kanan sama dengan ke kiri pun sama. Dia sama jarak dia. Sebab tu dia kata S ni titik yang sentiasa bergerak dengan keadaan jarak dia sentiasa sama. Okay, dari garis lurus KL dengan JL. KL dengan JL sama banyak. Sebab tu kena buat pembahagi sudut. Faham tak? Respon? Faham. Okay, lepas tu perlu tak kita padam yang kat luar-luar? Dia kata apa? Nak padam tak? Dia kata apa? Dia kata S ialah satu titik yang bergerak dalam segitiga itu sahaja. So perlu tak padam yang luar-luar ni? Respon. Perlu. Perlulah kan. So nanti kita padam yang luar-luar tu Okay, tadi yang cikgu contoh ni cikgu padam So yang kat luar ni kita padam. Padam lah. Padam. So yang tinggal yang dalam tu je. Sebab dia bergerak dalam segitiga je. Dah macam ni tu. Okay dah. Settle dah. Okay next. Try buat nombor 3. Okay nombor 3. Baik. Okay, nombor 3, raja di bawah menunjukkan sebuah segi empat selari ABCD. Dia kata S ialah satu titik yang bergerak di dalam segi empat selari itu dengan keadaan ADS. Sudut ADS sama dengan sudut CDS. Okay. Ada tak dia bagi perkataan dari? Nombor 3. Respon. Tak accept. Siapa pula? Ya ke? Okey. Dah boleh accept lah. Dah admit lah. Dia dapat masuk tak? Oh, kesiannya. Lama ke tunggu? Okey. Lama ke tunggu tadi? Siapa ke tadi? Syami Okay, so nombor 3 ni, okay, ada tak perkataan dari? Cuba tengok. Tak ada kan? Okay, so tak ada Okay, so bila tak ada, macam mana nak buat? Kamu sendiri kena terjemahkan ayat dia. Maksudnya kan, kamu tengok ni sudut ADS, ni S. Ni sudut CDS, ni S. Maksudnya kan, S ialah satu titik yang bergerak dari garis AD dengan garis CD. Itulah maksud dia, okey? Maksudnya kan, S bergerak dari garis AD dan CD. AD dan CD. So, kamu tengok. Bergerak dari garis AD dan CD. Inilah dia punya terjemahan dia, okey? Okey, so kamu tengok garis AD dengan CD. Bersilang tak? Ini AD, ini CD. Cikgu buat sambung ikan ekor dia. Bersilang tak ini? Bersilang. Okay, kalau bersilang, kita kena buat pembahagi sama sudut. So, kita kena buatlah sudut pada D ni. Okey, jadi kita pakai jangka lukis. Buat sudut dia. Pada sini, so kita buat sudut dia, okey.
Macam tu. Boleh. Tak kisah sudut tu nak buat besar ke, nak buat kecil ke, tak kisah. Okay, dah buat dah sudut pada D. Lepas tu kita kena bahagikan sudut dia. Okay, jadilah pembahagi sama sudut. So, kaki ni kita besarkan supaya nanti dia ni kita buat kat sini. Calit. Lepas tu kat belah sini pun nampak kan tadi cikgu buat. Kan kat sini kan. Ni kamu calit. Okay, calit. Lepas tu kaki yang sama daripada sini pula. Calit. Dah. So dia bersilang kat sini tu lah. Dia bersilang kat sini. Ni titik persilangan dia. Dah buat? Dah. Okay, bila dah buat, lepas tu daripada titik tu kamu gariskan sampailah ke bucu dia tu kan. Gariskan. Jadilah pembahagi sama sudut. Okey, sekarang ni dia kata S bergerak dalam segi 4 selari tu je. Dia tak bergerak kat luar-luar. Jadi perlu tak kita pandam yang lebihan-lebihan ni? Respon. Perlu tak kita padam? Perlu. Perlu kan? Okey, so kita pun padamlah yang kat luar-luar ni, okey? Yang luar segi 4 selari tu kita padam. Kita kena ikut syarat yang dia bagi. Dah macam ni. Ni yang cikgu buat ekor ni, padamlah. Okey. So jadilah lokus yang hanya bergerak dalam segi 4 selari ni je, okey? Iaitu lokus pembahagi sama sudut. Okey, so kamu labelkanlah. Okay, ni adalah lokus S. Okay, ni adalah lokus S. Buat macam tu, labelkan. So dia punya sama banyak lah. Maksudnya kan kalau S tu berada kat sini, maksudnya kan S ke garisan yang sini dengan yang sini sama banyak. Okay, di mana-mana dia akan sama banyak. Sini ke sini pun dia akan sama banyak. Sebab tu kena buat pembahagi sama sudut untuk lokus S ni. Supaya dia sama banyak. Jadilah pembahagi sama sudut. Okey. Cakap ni faham tak? Respon. Ya lagi nak jawab. Faham. Kenapa saya juga nak buat auto join Boleh buat ke auto join Kesian ni budak yang lama ni nak tunggu. Tak apalah. Okey. Nombor 1 pula. Nombor 1 dia kata apa? Suatu titik S bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis lurus TU dan VW. Okay, kita tengok. TU, ni TU, lepas tu ni VW. Bersilang tak? Bersilang. Bersilang kan? So dia bersilang Bila bersilang, dua garis yang bersilang, kita kena buat lokus pembahagi sama sudut. Okey? Lokus pembahagi sama sudut. Okey, so sudut ni kat mana kalau macam ni? Maksudnya kan semua sudut tu kena bahagikan. Jadi kan sudut yang ni sama dengan sudut yang ni kan, betul tak? Okey, so bila sudut yang ni sama dengan sudut yang ni, jadi kan sudut yang ni yang kita kena bahagikan dia dua. Bahagikan dia dua. Bukan setakat yang ni. Sudut yang ni pun. Yang ni dengan yang ni pun kena bahagi dua. Semua sudut lah kena bahagi dua. Boleh? So jadilah pembahagi sama sudut. So kena buat dua pembahagi sama sudut Sebab dia punya garis TU dengan VW dia bersilang dia macam ni. Dia bersilang macam ni kan. Dia bersilang macam ni. So dia ada banyak sudut kan. So sudut sini, sudut sini. So kena bahagi. Ni kena bahagi, ni pun kena bahagi. So cara nak bahagi kena pakai jangka lukis. Dia beza tau kalau dengan yang nombor 2. Nombor 2 tu sebab bucu dia kat satu bucu je. Satu bucu ni je kan. KL dengan JL tu kat sini je. So sudut dia satu sudut je lah. So bahagikan pun bahagikan dia satu sudut je lah. Tapi sebab TU dengan VW dia bersilang dekat macam ni, dia bersilang dekat tengah rupa ni. So sudut dia banyak, betul tak?
So kakak kena bahagikan semua sudut tu. Macam yang ni, nombor 2 soalan ni, JL dengan KL ni dia bersilang dekat sini je. So satu sudut je. Itulah beza dia. Soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2 ni. Faham ke? Respon. Faham. Okey, jadi kita bahagikan sudut. Yang ni, nombor 1 ni. So caranya kita buat sudut. Pakai jangka lukis kamu buatlah sudut dia. Ni. Okey, buatlah sudut dia macam ni. Baik. Okey, buat sudut dia. Okey. Tu sudut dia. Lepas tu yang kat bawah dia pun sama juga kan? Bawah dia pun sama juga. Bawah. Ni. Kenapa dia tak nak ni? Hai, kejap Cikgu punya jangka lukis ni benda masalah tu lah. Korang buat tak? Buat. Aduh, aku tengok lah. Dia pencil ni. Problem tu. Okey dah. Okey, lepas tu kita bahagikan dia. Bahagikan sudut dia. So kan, yang letak yang ni, yang tajam ni, kita nak bahagikan. So letak yang tajam ni, lepas tu kaki dia tu besarkanlah. Besar mana, tak kisahlah besar mana. Okey ni. Lepas tu kaki yang sama letak yang tajam tu kat sini pula. Kat sini pula. Okey. So nanti dia akan bersilang. Dah. Bersilang dah. Lepas tu dia bersilang kat sini kan. Dah. Lepas tu gariskan. Okey, gariskan. Sampai ke tengah. Boleh? Boleh. Lepas tu gariskan. Dah. Jadi macam tu. Okey, settle yang sudut yang situ. Lepas tu sudut yang ni. Yang lagi satu tu pula pun kena buat juga. Okey.